أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT sekali lagi agar dengan kita menzahirkan kesyukuran itu kita mengharapkan Allah akan menambah lagi kenikmatan dan juga kurniaan kepada kita, termasuklah bantuan untuk kita memahami kalam Allah ni, yang mana kita telah memasangkan niat kita, kita memasangkan niat kita untuk berusaha untuk menguasai bahasa kalam Allah tu, iaitu bahasa Al-Quran, agar dengan kita satu hari nanti kita membaca Al-Quran dengan kita terus memahami ayat-ayat yang Al-Quran yang kita baca itu tanpa kita bergantung kepada terjemahan. Malah kita boleh menterjemahkannya, mentafsirkan ayat-ayat itu dan juga mentadaburkan ya dalam ayat itu, mana Allah tanya kita, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak mentadabur Al-Quran apabila kamu membaca? Iaitu sebenarnya dah lama Allah tanya kita ya, tapi kemungkinan kita tidak memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi ramai di antara kita membaca yang kita panggilkan mengaji saja ya, iaitu kita hanya membunyikan dan membetulkan bacaan secara bunyian, tetapi tidak di dalam hati dan naluri minda kita perlu dimantapkan dengan kefahaman. Barulah berlakunya pembacaan ya. Kalau tidak, pembacaan kita hanya berlaku di bibir saja. So itu sebenarnya bukan lagi pembacaan ya. Okey, kita terus kongsikan bahagian yang kita ingin sambung perkongsian kita, iaitu di ayat. Okey, kita ambil tafsir dan perkata ni. Ayat ke-8 ya. Dan sekarang ni kita ingin mengupas ataupun berkongsikan sebahagian daripada ayat itu, iaitu billahi wal yaumil akhir ya, bahagian ini. Ya, kita telah pun selesai wa minan nasi man yaqulu amanna, dan di antara manusia itu Allah kata ada mereka-mereka yang berkata ya. Okey, kalau kita tengok di sini ya, penggunaan kalimah isim mausul ni adalah isim mausul yang mufrad ya, singular, man ya. Lepas tu yaqulu ni adalah fi'il mudhari' kepada man ni yang berkata tadi dalam bentuk mufrad juga ya. Tetapi mufradnya isim mausul dan juga fi'il mudhari' ini menunjukkan apa? Setiap seorang daripada mereka. Maknanya akhirnya dia memberi kata, yang berkata tu ramai ya, yang ni. So kita kena
orang kata apa tu, ambil perhatian ya. Tidak bermakna seorang saja yang berkata, tidak. Ya, sebab ini adalah setiap orang daripada kumpulan dia. Mana kumpulan dia? Yang ni lah. Wa minan nasi. Ini kumpulan dia ya. Dan di antara manusia, manusia ni ramai ya. Manusia ni kalau sekarang ni manusia ada berapa? Ada 7 bilion. Ya, ada 7 bilion. Jadi wa minan nasi ni ada seberapa, ada di antara yang 7 bilion ni yang mengatakan mayyaku, maknanya ada sekumpulan daripada 7 bilion tu ada yang mengatakan, maknanya setiap orang daripada sebahagian tadi ada yang mengatakan. Jadi dia bermaksud setiap seseorang tu akan menjadi satu kumpulan ya, satu kumpulan, maknanya ramainya mereka yang berkata tu, dan Allah nak menceritakan secara terperinci, iaitu setiap seorang daripada mereka itu yang berkata apa dia, amanna billahi wa bil yaumil akhir ya. Okay, yang ini sampai ke akhir ya, kita padamkan semula ni, sepatutnya dia sampai ke sekali ya, kita akan bincangkan sekali billahi wa bil yaumil akhir situ ya. So insyaAllah kita akan gunakan keyboard Lexi Logos seperti biasa untuk menyambung perbincangan kita, untuk melihat ya, yang ni adalah kalimah yang ke-6, yang ni adalah ke-7, dan ini adalah yang ke-8 ya, ke-8. Jadi 6, 7 dan 8 ya. Kita akan tengok setiap satu dan kita akan buat dia sekali ya, sebab dia berkait rapat dan diikat oleh pertalian di antara kalimah-kalimah tu ya. So biasanya kalau dia terikat dengan pertalian-pertalian tu dalam perbincangan menerangkan kalimah tu, kita akan buat dia sekali ya. Okey, kita clear drawing ni dan kita pergi kepada Lexi Logos. Lexi Logos pun telah pun kita kita kopikan ya. Kita telah buat salinan pada Lexi Logos ni, dan kita boleh highlightkan di mana yang perlu. Kalau kita nak gunakan kotak tadi, kita boleh highlightkan ayat yang kita nak, ataupun sebahagian daripada ayat yang kita nak bincang hari ini, iaitu yang ni. Okey. So apa kita buat, kita akan cuba lihat dulu setiap kalimah tu dalam bentuk komponen ya, dalam bentuk komponen. Komponen tu apa maksud dia? Bahagian-bahagian daripada kalimah tu apa dia sebenarnya ya. So kita ambil dulu billahi yang pertama ni, kita letakkan line nombor 2 dan kita pecahkan komponen dia dan kita cuba beri penerangan ya kepadanya. Okey, so kita copy saja ya, boleh copy saja di sini dan bawa dia ke bawah ya. Yang line pertama tu, dan kita sekarang ni nak melihat apakah komponen-komponen kepada billahi ini sebelum dia bergabung. Bila kita kata komponen, kita membincangkan kalimah ataupun bahagian-bahagian asal yang membentuk kalimah tu ya, bermakna asal dia sebelum dia bergabung. So kadang-kadang kita lihat sebelum dia bergabung ya, status dia adalah berbeza. Berbanding dengan setelah dia bergabung menjadi kalimah yang digunakan di dalam ayat tu. Jadi billahi ni sebenarnya ialah ada 2 komponen. Kita letakkan kat sini dan kita pecahkan komponen dia. Sebenarnya komponen yang pertama ialah B tu. Ya, itu dia. Dia ada 2 komponen. Satu B, kemudian Allahi. Allahi ni setelah dia bergabung ya. Sebelum dia bergabung, Allah tu tidak majrur. Sebab bila dia tidak
diikatkan dengan B, dia tidak boleh mengambil kalimah yang majrur, dia kena mengambil kalimah yang marfu', ya. Jadi kita tukarkan majrur ni kepada marfu'. So bermakna asalnya ialah Allahu, ya. Jadi billahi ni asalnya ialah bi harfun jar dan Allahu. Bila dia bergabung kita akan tulis dia dalam bentuk ni, kita buang tanda campur ni, dia akan menjadi billahi, ya. Jadi bermakna billahi ni kita boleh terangkanlah, ya. B itu ada apa dia? B itu adalah harfun jar, ya. So kita gunakan okey, so sementara waktu ni kotak ni kita buang dulu, ya, sebab bila kita nak menggunakan keyboard tu dia mengganggu. Jadi kita buang dulu kotak tu. Stop, mana dia? Kita buangkan dulu, clear all drawing dulu, ya. Okey. Jadi kita boleh gunakan keyboard ni, kecilkan dia sikit. Kita nak menerangkan apakah dua komponen ni, iaitu semalam pun kita telah kongsikan di dalam tafsir dan perkata tu, bahagian kalimah tu dia adalah kata sendi, ya. Harfun B ni dalam bahasa Arab dia harfun jar. Ra dengan fa. Harfun. Kemudian jar ialah jim. Ra tu sebenarnya ada dua. Jadi kita tasydidkan dia. Ya. Harfun jarrun. Itu ejaan yang sebenarnya lah. Ya. Tanpa kita letakkan baris. Ya. Sebab baris ni hanya digunakan untuk ayat Al-Quran, ya. Kalimah-kalimah Al-Quran. Yang harfun jar bukannya ayat Al-Quran, bukan kalimah, jadi kita tidak bariskan. Jadi B ni adalah harfun jar. Kalau kita nak bracketkan dalam letakkan bahasa Melayu, dia adalah kata sendi. Kata sendi. Dahlia. Itu dia, ya. Jadi harfun jar adalah kata sendi. Dan Allah kita pun sudah buat semalam, iaitu dia adalah lafzul jalalah, ya. Dan Allah tu ialah lafzul lafazah. Lafaz, yang kita kata lafaz tu lafzun, ya. Lafzul, tetapi lafzul jalalah adalah idhafah. Jadi kita gugurkan tanwin dia. Jadilah lafzul jalalah, alif alam ta'rifah, ji jalalah. Nah, kita gunakan alif kecil, ya. Dan sambung lagi latun. Latun, ya. Lafzul jalalah, iaitu nama yang khusus yang digunakan kepada Allah yang Jalalah ni, yang maha agung, yang maha perkasa, yang sovereign, ya, bahasa Arab, bahasa Inggeris dia sovereign, yang maha menguasai segala-galanya. Itulah Allah. Kemudian dia ada i'rab dia, ya. I'rab dia adalah marfu', ya. Marfu', kalau kita nak gunakan jawi, kita boleh kita pergi leksi logos yang jawi, kita nak type yang, ya. Kita ambil jawi di sini, JK jawi, dan kita ambil Y nga, iaitu yang, kita kopikan saja, bawa ke sini tadi, dan pastekan kat sini. Yang nak menerangkan yang kalimah ni adalah i'rabnya yang marfu'. Sebelum dia bergabung, dia adalah marfu', ya. Min, ra, fa, waw, ain. Ini komponen, ya. Komponen. Kalau kita nak menerangkan kalimah dia sedikit berbeza. Dia adalah majrur setelah
di dalam ayat dia majrur, tapi sebelum tu dia adalah kalimah lafzul jalalah yang marfu'. Ya. Okey. Dan kita buat yang kedua iaitu wabil yaumi. Ya, ini kalimah nombor 6, kalimah ke-7 dan kalimah yang ke-8. Ya. Kita ambil yang ke-7 ni dan kita buat yang sama. Kita juga pecahkan mengikut komponen dia. Ya. Okey, so wabil yaumi sebenarnya ada 3 komponen di situ. Yang pertamanya ialah wow. Ya. So kita pecahkan dia, satu. B yang kedua, dan al-yaumu, ya, itu sebelum dia bergabung dia adalah marfu'. Ya, sebelum dia bergabung, bila ada kita nak menerangkan dengan ni kaedah lah, ya, kaedah cara QHS Academy. Apabila nak menerangkan komponen-komponen kepada sesuatu kalimah tu, kita pecahkan dan kita akan tambah tanda campur. Tanda campur tu mewakili dan, ya, bermakna wow dan B dan al-yaumu, ya, dalam status mereka belum bergabung. Ya, kalimah asal dia belum gabung. Wow baris atas, B memang baris bawah. Dia ni sebenarnya dalam keadaan yang marfu'. Ya, original dia adalah marfu'. Dia adalah kalimah isim. Semua kalimah isim adalah mengambil i'rab yang marfu'. Doktor, boleh tak kita pecahkan al-Yahud? Okey, boleh juga, ya. Kalau kita nak pecahkan al-yaumu pun boleh juga, ya. Bagus tu. Kita pecahkan sebab dia sebenarnya adalah uh, juga terdiri daripada komponen-komponen, ya. Iaitu al-yaumu tu dia adalah alif lam ta'rifah dengan isim yang nakirah. Sorry. Okey, ya. Dia ni isim nakirah dan bermakna dia mengambil dhammatain. Ya. So kalau kita al-yaumu tadi sebenarnya kita boleh pecahkan lagi, ya, kepada yang paling asal lah. Yang paling asal dia adalah yaumun. Jadi barulah kita terangkan satu-satu komponen ni, ya. Jadi supaya kita jelas, ya, kalimah yang kita baca itu apa dia sebenarnya komponen asal dia, ya. Seperti tadi billahi, komponen B dengan Allahu. Ya, saya tahu ada yang mungkin ada satu yang pendapat Allahu ni adalah terdiri daripada alif lam ta'rifah dengan ilahun, tapi saya tak berapa uh, apa tak berapa kuat pada, ya, kepada pendapat tu. Yang lebih kuat kita maintain saja, ya, Allah ni sebagai satu kalimah yang diwujudkan untuk nama Allah, lafzul jalalah, ya. Tu yang ni kita tak payah pecahkan macam komponen di sini, ya. Tapi hari boleh, ya. Al-yaum kita pecahkan jadi al-lam dengan yaumun, barulah kita berikan penerangan di situ, iaitu yang pertama, tengok ke wow ni, wow apa? Tengoknya wow ni adalah dalam kedudukan menambah dan menyelaras. Menambah dan menyelaras. Apa yang ditambah ialah al-yaumil akhir, ya. Wow ni menambah al-yaumil akhir ni kepada Allah. Itu peranan dia. Ya, dan dia bukan saja menambah tapi dia selaraskan sekali dengan adanya pertalian jar wa majrur, ya. So kalimah yang pertama Allah tu dikaitkan dengan jar wa majrur iaitu B. Jadi penambahan pun diaturkan, diselaraskan dengan jar wa majrur juga, ya. Jar dia itu jadi bil yaumi.
Jadi kita waw itu dipanggilkan waw atifah, ya. So kita ambil waw tu kita panggil dia waw atifah. Atifah ialah ain, alif, ta, ta tu ti, ya. Ti, fa, mabutah. Itu lagi dia. Okey, waw ni kalau kita nak mengeja dia, ini huruf dia, ya. Kalau kita nak mengeja dia, kita eja dengan al-wawu. Al-wawu, ya. Iaitu ambilkan hamzah wasal dengan lam, lepas tu waw dengan alif waw. Itu ejaan dia sebenar. Al-wawu a, ya, tifah. Kalau al-wawu, jadi sini kata kena apa? Kena alif lam ta'rifah. Jadi kemungkinan kita tak payah gunakan alif lam ta'rifah, kita ambil waw sajalah, senang. Waw atifah. Waw atifah. Itu untuk komponen yang pertama, dan kita letak tanda campur tu sebagai dan, ya. Dan. Okay, setiap kali kita ada tengok ada campur tu, kita letakkan sebagai dan. Yang ni pun kita sudah tahu tadi, B di sini adalah sama dengan B dalam billahi, so kita pinjam sajalah yang ni, ya, iaitu dia harfun jar. Kopikan saja, bawa ke sini, ya. Jadi waw atifah dan harfun jar, iaitu kata sendi. Ada tambah lagi, so dan lah. Ya, kita copy saja dan, boleh tampal je kat situ. Okey, dan akhir sekali ialah ada dua lagi komponen, yakni alif lam. Alif lam ta'rifah, so kita sama ada kita gunakan ini sebagai alif lam ta'rifah ataupun kita menulis, ya, alif pun boleh juga, ya, iaitu hamzah qata dengan fa alifun ta'rifah. Ta'rifah, ra, fa, ta, mabutah. Dan alif lam ta'rifah kita tahu ada dua jenis, sama ada qamariyah ataupun syamsiah. Ya, kita boleh letakkan dia sekali supaya kita mengenal yang ni sebenarnya dengan lam bertanda sukun tu dia ada alif lam ta'rifah qamariyah. Qaf, mim, ra, ya, ta, mabutah, ya, qamariyah. Itu yang penang kepada komponen yang ketiga. Ini komponen pertama, ini komponen kedua. Komponen ketiga ialah alif, ada tinggal lam, ya. Alif lam, lam alif mim. Alif lam ta'rifah qamariyah. Barulah kita masukkan tanda campur yang keempat tu dan. Dan alif nun sekali lagi, dan akhir sekali ini yaumun, ya. Yaumun, kita terangkan apa dia yaumun. Dia ada bertanwin di huruf terakhir itu, menunjukkan dia adalah kalimah kata nama, iaitu ismun, ya. So masukkan ismun sebab harfun dia tidak ada tanwin, fi'lun tidak ada tanwin. So dalam Al-Quran ada 3 kumpulan saja kalimah, sama ada ismun ataupun fi'lun ataupun harfun. Kalau macam ni tadi harfun lah. Yang ni waw ni pun termasuk dalam harfun. Maknanya kalau kita nak terangkan dari segi jenis di sini, ya, waw atifah dia adalah jenis huruf lah, ya, boleh. Ya, kalau nak itu kita letakkan huruf harfun. Harfun waw atifah, ya. Kalau kita nak masukkan dalam kumpulan kalimah, dia adalah jenis harfun. Ini pun harfun, tetapi alif lam ta'rifah dia bukannya harfun, bukannya fi'lun, dan bukannya ismun. Dia hanya komponen saja, tambahan saja, ya. So tidak masukkan jenis dia, ya.
Tetapi yaumun adalah ismun dengan tanda dhammatain tu, bermakna dia adalah ismun, so kita masukkan ismun, ya. So yaumun, ismun apa agaknya, Nah, ismun banyak jenis ismun. Kepada mereka yang telah mengikuti kelas-kelas intensif tu, seperti malam-malam kita telah membincangkan ada 19 jenis kata nama, ya. Salah satu daripadanya ialah dipanggilkan isim lazim, lazimun, common noun, ya. Meja, buku, langit, bumi, nah itu semua adalah batu, ya, pokok, hari. So ini adalah dipanggilkan kumpulan isim lazim, lam alif zai mim, ya. Kalau dibariskan dia bunyi lazimun, ya. Lazimun maknanya common noun. Tetapi dia ada kalimah, apa, setiap kalimah tu dia ada jantina dan bilangan dia, ya. Ada jantina dan bilangannya. So dalam konteks ini jantina dia lah muzakkar, okey. Bilangan dia mufrad, ya. Bila muzakkar kita gunakan mufrad, kalau muannas kita letak mufradah, ya. Bezakan muannas dengan muzakkar. So yang ni muzakkar mufrad, mufradun asalnya, okey. Dan akhir sekali dia ada i'rab dia, ya. I'rabnya dengan tanda dhammah, bermakna i'rab yang marfu', seperti Allahu tu yang berbaris dhammah, dia mengambil i'rab yang marfu'. Begitu juga yaumun, dia juga apa, mengambil i'rab yang marfu'. Jadi kita boleh kopikan di situ, letakkan di sini, ya, yang marfu', untuk penerangan komponen dengan penangan kepada apa, wabil yaumi, ya. So bermakna ini adalah satu kalimah. Di dalam ayat dia adalah satu kalimah kerana dia adalah dalam satu kalimah yang ke-7, ya. Tetapi kalimahnya adalah dibangunkan oleh, ya, beberapa kalimah dan juga komponen. So di antara 4 ni, yang manakah kalimah? Kalimah ada 3. Waw adalah kalimah, bi adalah kalimah, yaumun adalah kalimah. Cuma alif lam ta'rifah bukannya kalimah. So dia ada 3 kalimah. Yang 3 kalimah dan 1 imbuhan. Kita panggil imbuhan untuk membentuk satu kalimah wabil yaumi, ya. Yang tadi billahi, kalimah yang ke-6 adalah dibangunkan oleh dua ni adalah kalimah, ya. Yang ni adalah kalimah, sebab tu dia kata harfun. Allah adalah kalimah, kata nama, ya. Okay, kalau kita nak kemaskan lagi di sini, kalau kita nak masukkan jenis pun boleh, ya, iaitu dan kita tambah letakkan jenis kalimah dia adalah ismun lah. Dia adalah dalam kumpulan isim, ya, iaitu isim lafzul jalalah yang marfu'. Satu harfun, satu ismun. Okey. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat mengupaskan 2, dan insya-Allah besok kita akan sambung untuk mengupaskan yang ke-3. Kita lihat, ya, dalam konteks apa, komponen dulu, ya. Pecah-pecahan komponen yang yang digunakan untuk membentuk kalimah tu. Belum lagi pembentukan kalimah, ya. Kalau pembentukan kalimah dia akan bermula dengan 3 huruf akar. Yang ni tidak, dia ini komponen saja. Ya, dia ada 2 level dia. Level pertama ialah komponen, level kedua nanti barulah pembentukan kalimah, ya. InsyaAllah kita akan lihat itu nanti. Dan yang ni kita boleh simpan dia dan kita mungkin kita letakkan, tandakan highlight dengan kotak tadi supaya kita tahu apakah perbincangan kita, iaitu kita nak membincangkan, mungkin kita besarkan sikit dululah, ya, besarkan sikit.
Doktor, Yaumi itu tidak termasuk dalam zoroh zaman ya? Yang ni tidak. Okay. Sebab dia dah memang tertentu ya. Ya, ini dia fokus kepada hari itu ya. Tengok Okay. ayat. Dia Okay. nak menceritakan tentang masa ke atau nak mencerita tentang hari. Hari. Yang ni dia bukan masa tu. Macam mana nak beriman dengan masa? Hmm. Dia beriman dengan hari itu. So bila hari dia adalah isim lazim lah. Ya tengok ayat ya. So yaumi ni dia boleh mengambil dua peranan. Ya. Yaumu kadang-kadang dia boleh berperanan sebagai subjek, iaitu isim lazim. Kadang-kadang dia boleh mengambil peranan sebagai masa ya. Sebagai contohnya kalau nak menceritakan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah tu dalam ayat dia biasanya digunakan dalam bentuk masa kiamat. Jadi yang tu akan mengambil peranan sebagai isim zorof ya, zorof zaman. Okey, so kita boleh highlightkan yang kita bincangkan hari ini ialah billah, sampai sinilah ya. Cuma hari ini kita tak sempat untuk kalimah yang ketiga al-akhiri, besok kita akan sambung besok ya. So kita kupaskan billahi di sini dan wabil yaum, dua kalimah dalam bentuk komponen-komponennya dan kita menerangkan komponen-komponennya sekali ya, dan akan diikuti dengan penerangan dia. Kemudian kita akan buat pembentukan kalimah serta dengan pertalian ya. Di antara tiga kalimah ni dia mempunyai pertalian-pertalian yang kukuh ya, yang mengikatnya dan meletakkan kedudukannya di dalam ayat itu ya. InsyaAllah itu kita akan sambung hari besok dan juga hari seterusnya insya-Allah ya. So untuk yang ni kita boleh sudah kopikan, simpankan dia. Kita boleh print screen macam biasa. Sekiranya kita nak guna pakai nanti, insyaAllah kita kita akan buat salinannya ataupun kita tengok daripada screenshot tu sebagai image. Kalau kita nak gunakan perbincangan kita sekali lagi, kita kena kopikan dia ya. So sebagai biasa kita nak copy dia, kita sama ada kita terus copy semua ni, kita tekan saja di sini ya. Copy ni dia akan terus copy dan kita simpan dia di dalam template Microsoft Word ya. Jadi kita paste kat situ. Itu dia untuk perbincangan kita hari ini, kita boleh simpan dia. Yang ni kita boleh padamkan. Clear all drawing ya. Okey, ini simpanan hari ini ya. So sekiranya kita nak guna lagi, kita boleh copy saja daripada sini. Dan jangan lupa bila sudah paste tu, savekan file ni. Kalau tak save nanti dia akan hilang. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekarang pun sudah 7.50 ya. Jadi kita sudah di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan jumpa semula besok pagi insya-Allah. Waalaikumsalam.